pagi, bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Pagi ini tetap ceria bersama saya, Cedi dan juga Nurul. Hari ini sekali lagi kita digandingkan bersiaran untuk edisi hari Khamis 17 Ogos 2023. Mungkin tarikh hari ini merupakan hari lahir anda ataupun ulang tahun perkahwinan ke. Wah, special day, special date pun juga. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan insya-Allah hubungan yang terjalin hari ini pasangan suami isteri untuk anda di luar sana kekal berpanjangan sampai bila-bila. Amin. Yang penting tu special date tu saya suka, tarikh yang istimewa. Jadikan setiap hari adalah merupakan tarikh istimewa kepada kita supaya kita elakkan daripada rasa stres. Itu yang kadang-kadang rasa macam aku dah penat lah hari ini. Sebab apabila kita menjadikan setiap hari tu satu istimewa, kita akan lebih menghargai hari tersebut. Dan saya cakap aku dah penat adalah topik yang menarik hari ini. Kita akan bincangkan sebentar lagi adalah mengenai aku dah penat. Dah penat pastinya penat mengenai fizikal dan juga mental. Kita akan dapatkan solusinya dan juga tips bersama dengan tetamu sekejap saja lagi di atas talian. Dan kita nak kongsikan juga mengenai perkembangan hari ini. Saya nak mulakan berita yang menarik dulu. Berita yang pagi ni kita santai-santai dulu. Cik nak tanya, suka makan dessert, kek? Saya memang lepas makan nasi memang kena ada dessert. Untunglah badan tak gemuk, suka makan dessert, rezeki juga tu. Kan? Kenapa? Okay. Cerita pasal apa ni? Okey, kita nak cerita pasal dessert. Selalunya kalau kita beli di luar ataupun harga satu potong kek tu lebih RM3 dah, itu paling murah ya. Ada lagi ke RM3 tu? Itulah saya cakap lebih kan. Sebab kita tengok kebanyakan harga yang kebiasaannya adalah RM10 ke atas. Ada yang mencecah RM13, RM15 sepotong. Dan yang menariknya apabila masih lagi ada yang mengekalkan dengan harga rahmah dengan menjual dessert rahmah dengan berharga RM1 untuk satu potong makanan, satu potong kek. Ia difahamkan berlaku di Bercam Ipoh dekat rumah mak saya sebenarnya ni. Nanti balik-balik cuti bolehlah pergi meninjau. Di mana dengan harga kek yang dijualkan itu dikatakan mampu menjual sehingga 40 biji kek sehari. Nampak sangat ya, apabila harga ramah sambutan pun rezeki pun mencurah-curah. Apatah lagi harga yang ditawarkan, harga yang mampu, sangat-sangat mampu untuk dinikmati oleh semua orang. Kadang-kadang cik ada juga orang yang teringin nak makan kek tetapi memikirkan harganya tu. So jadi pendamkanlah perasaan itu. Maknanya kena pergi Ipoh jugalah ni, kena pergi Perak lah untuk cari harga kek sebegini. Tapi apapun ini orang kata tuah lah sepasang suami isteri yang membuka perniagaan kek dan juga krip bagi menampung ekonomi keluarga mereka. Itu berkaitan dengan cerita pasal suami isteri yang jual dessert yang murah. Memang saya rasa dah viral sebenarnya dekat media sosial sebab tu keluar dekat artikel kan. Baik, seterusnya ini berkaitan dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup KPDN sedang mengkaji untuk mewujudkan inisiatif amanah saham rahmah bagi membantu keluarga miskin tegar di negara ini dan diharapkan dapat membantu sebenarnya untuk mengurangkan kos beban sara hidup sekaligus memberi pendapatan berterusan kepada golongan tertentu. Dan untuk pengetahuan anda, menerusi amanah berkenaan, sejumlah wang akan dilaburkan oleh kerajaan di bawah syarikat tertentu dan dividen daripada pelaburan itu akan diberikan kepada keluarga yang memerlukan, manakala wang pokok yang dilaburkan itu tetap menjadi milik kerajaan. Itu antara yang inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan dalam untuk membantu rakyat dalam untuk mempertingkatkan lagi kualiti dan pendapatan. Dan bukan apanya cik, ini pendapatan ini seharusnya kita fikirkan apabila tiba hari persaraan kelak. Apabila kita tahu ya, saham itu bukannya wang yang kita nampak hari ini melabur, esok terus dapat keuntungan. Ia adalah untuk jangka masa panjang. Dan kita nak kongsikan juga di mana apabila kita dapat lihat ya, baru-baru ini berlangsungnya pilihan raya 6 negeri yang berlangsung pada 12 Ogos, dan kita sedia maklum pilihan raya negeri ini tidak mengubah status quo kerajaan persekutuan, tetapi kerajaan negeri sebenarnya memainkan peranan yang sangat-sangat yang penting. Kerana apabila pelaksanaan antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan ini perlukan kesefahaman untuk menjalinkan lebih banyak peluang dan juga limpahan ekonomi dan untuk memastikan orang kata apa, kelancaran. Itu yang paling penting ya, di mana Kelantan mahu perkukuh hubungan dengan kerajaan persekutuan, di mana akan mengambil pendekatan matang bagi memperkukuh hubungan dengan kerajaan persekutuan atas semangat federalisme demi kesejahteraan rakyat. Menteri Besar Kelantan yang baru dilantik iaitu Datuk Muhammad Nasruddin Daud berkata hubungan antara kerajaan dengan kerajaan iaitu G2G yang kukuh
sangatlah penting untuk manfaat semua khususnya rakyat. Muhammad Nasruddin ini merupakan Menteri Besar Kelantan ketiga selepas PAS mengambil alih Kelantan pada tahun 1990. Beliau berkata barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (EXCO) yang telah diperkenan dan juga dilantik oleh Sultan Kelantan adalah saf kepimpinan seimbang dan terbaik daripada pelbagai bidang, khususnya ulama, teknokrat dan juga profesional. Dan semua EXCO berkenaan akan disusun dan diumumkan dalam masa terdekat. Dan kita juga harapkanlah sebagai rakyat Malaysia apa jua yang dilancarkan ataupun apa jua yang digerakkan ini mungkin ada sedikit kemulut politik, itu perkara biasa, tapi kita harapkan jugalah perpaduan dan juga keamanan tetap dapat dikekalkan sampai bila-bila untuk negara Malaysia kita yang tercinta. Dan inilah masanya untuk bekerja. Bagi saya, rakyat sedang memerhati dan inilah waktunya untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat. Kerana mandat telah pun diberikan oleh rakyat kepada pemimpin yang telah pun dipilih. Dan seperti biasa, jika anda mempunyai sebarang cadangan, anda boleh menghubungi kami di AKM bernama tv@gmail.com.my. Dan seperti biasa, Cik, kita nak tinjau keadaan cuaca banjir di Shah Alam, Seksyen 15. Patutlah jam teruk hari ini dan kita nak tengok juga cuaca hari ini bagaimana. Dan saksikan ramalan cuaca dan selepas itu langsung ke bilik berita. Dan salam Malaysia Madani dari Bilik Berita. Setiap operator konsesi bas yang menyertai program MyBus konsesi diberikan subsidi oleh kerajaan bagi membantu memberikan perkhidmatan yang sempurna kepada rakyat di sesuatu kawasan. Menurut Pensyarah Kanan Pengangkutan dan Logistik Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Dr. Syahrin Nasir, ia akan memberi impak yang tidak ketara kepada perkhidmatan awam secara keseluruhannya. Jadi pada saya, ya mungkin akan meningkatkan sedikit kos operasi, tetapi walau bagaimanapun ianya akan memberikan lebih impak yang intangible kepada perkhidmatan pengangkutan awam secara keseluruhannya. Jadi memang kebanyakan negara, pengangkutan awam ini adalah menjadi tanggungjawab pada kerajaan untuk membantu bagaimana untuk memastikan pengangkutan awam akan terus efektif, terus relevan dan terus memberikan perkhidmatan yang sempurna kepada rakyat di suatu kawasan. Beliau berkata demikian dalam program Malaysia Petang ini MPI terbitan bernama TV pada Rabu mengenai program MyBus konsesi. Kementerian Pengangkutan MOT mengumumkan inisiatif kepada rakyat dengan menyediakan tambang percuma menerusi program MyBus konsesi yang menawarkan tambang percuma bagi perkhidmatan bas henti-henti MyBus bermula 15 Ogos 2023. Inisiatif program transformasi perkhidmatan bas berhenti-henti SBST dilaksanakan di 3 bandar iaitu di Seremban, Ipoh dan Johor Bahru. Disasarkan untuk golongan orang kurang upaya OKU, warga emas berusia 60 tahun ke atas dan pelajar sekolah berusia 7 hingga 17 tahun di kawasan liputan perkhidmatan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menerima resolusi keterjaminan makanan yang antara lain mengandungi cadangan memperkasa golongan ternak dan pesawah melalui perkembangan teknologi pertanian terkini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, resolusi itu sejajar dengan kehendak kementerian untuk memodernkan pertanian negara dan membantu sekuriti makanan negara. Resolusi itu hasil garapan perbincangan pakar dan pemegang taruh pada Persidangan Keterjaminan Makanan Kebangsaan 2023 diserah oleh Naib Chancellor Universiti Putra UPM, Profesor Datuk Dr. Muhammad Roslan Sulaiman. Resolusi yang diserahkan itu memang bersesuaian dengan sejajar dengan kehendak kementerian. Memang kita anak-anak muda tidak mau cebur dalam bidang pertanian kerana pendapatannya, saya sebut tadi, return of investment itu lambat dan kalau dapat pun tidaklah begitu tinggi. Tapi sekarang ni kita lihat pertanian moden ini ramai nak ceburi. Menerusi persidangan tersebut, banyak isu dan permasalahan dapat dibangkitkan dan dibincangkan serta cadangan untuk penambahbaikan dalam mencapai hala tuju dasar pertanian dan sekuriti makanan negara.
Perpaduan komited untuk menjalin lebih banyak perkongsian merentasi sektor awam serta swasta dalam usaha memerangi jenayah cyber. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, perkongsian awam swasta PPP adalah antara kaedah paling berkesan untuk memerangi jenayah cyber. Majlis Makan Malam Gala Anugerah Keselamatan Cyber Malaysia 2023 sempena Expo dan Persidangan Pertahanan dan Keselamatan Cyber Asia DSA 2023 di Ibu Negara pada Rabu malam. Fahmi berkata ini kerana ia terbentuk daripada platform sinergi dan neutral di mana pemain industri keselamatan cyber serta kerajaan boleh bekerjasama rapat sekaligus memperkasa tindak balas yang lebih pantas terhadap serangan cyber. The partnership between government and industry needs to continuously evolve. That means building trust, being open to challenges, sharing data as effectively and safely as possible, and most importantly, having a shared sense of purpose. The government is certainly committed to forging more partnerships across the public and private sectors. We are actively working with partners from industry to academia to warn and respond to incidences, as well as offer guidance as well and training to our community to stay safe online. Fahmi juga berkata keselamatan cyber akan terus menjadi asas dan prasyarat kritikal untuk kehebatan ekonomi digital Malaysia. Ini Cyber Security Malaysia telah menerima sejumlah 3,327 laporan berkaitan insiden cyber dengan kes penipuan mencecah 62%. Berkenaan pembangunan pelancaran rangkaian 5G di Malaysia, Fahmi pula berkata, inisiatif itu telah mencapai 66.8% liputan kawasan berpenduduk COPA setakat Julai 2023. Katanya keadaan semasa menunjukkan kementerian berada di landasan betul untuk mencapai sasaran 80% rangkaian 5G di COPA menjelang akhir tahun. Untuk itu sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali di mana ya sejak akhir-akhir ini kita jelas sekali cik ya apabila ramai sekali yang cuba untuk memainkan isu-isu perpaduan itu adalah sesuatu yang tidak sihat, sangatlah tidak sepatutnya dijadikan sebagai satu bahan untuk dipolitikkan ya kerana perpaduan ini merupakan satu kunci kesejahteraan negara. Jadi dia kita kiranya aset pentinglah untuk kita dapatkan ataupun untuk kita mengukuhkan keamanan negara kita sendiri di mana negara kita sendiri kita tahu sebuah negara yang majmuk. Jadi kita harapkanlah perpaduan ini sebenarnya akan terus berkekalan sampai bila-bila semua rakyat Malaysia inginkan perkara itu juga. Tapi untuk bercakap tentang perpaduan teras keamanan hari ini, Nurul, kita terus sahaja menjemput orang yang penting, orang yang tepat untuk bercakap tentang itu. Iaitu Major Dr. Azli Syam Abdul Aziz merupakan Ketua Unit Sumber Manusia, Sel Pengurusan Sumber Manusia Kor Agama Angkatan Tentera atau daripada Kagat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Major, apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah. Okey, kita nak bercakap mengenai perpaduan teras keamanan. Dan mungkin kenapa pentingnya perpaduan itu sendiri bagi pendapat Major untuk memastikan kita supaya terus hidup di dalam keadaan yang stabil dan juga memakmurkan ekonomi negara? Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, cukup menarik ya perbincangan tentang perpaduan ya teras kepada keamanan dan bila kita berbicara tentang perkara ini ya sebenarnya manusia itu sendiri ya adalah ciptaan Allah, makhluk Allah yang secara fitrahnya berbeza. Ya, berbeza sebagaimana kita lihat ya bahawa Allah Taala menciptakan manusia dengan pelbagai bangsa kan, ras, budaya, bahasa, warna kulit kan, sebagaimana firman Allah menyebut bahawa
dijadikan manusia itu waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dijadikan manusia itu pelbagai budaya, pelbagai ras, bahasa untuk mereka saling bersatu padu dan bila kita lihat begitu bahawa hala tuju kepada perpaduan itu adalah kepada keamanan, dan bila kita lihat kepada Piagam Madinah pun yang diasaskan oleh Rasulullah sendiri bahawa baginda Rasul mengajak penduduk Madinah ketika itu untuk bersatu padu mempertahankan bumi Madinah. Dan itulah antara perkara pokok yang perlu kita ketahui bahawa perlunya kita ini ke arah perpaduan dan kesatuan. Okey. Orang kita ni kebiasaannya akan mencari perbezaan. Kurang untuk mencari titik persamaan. Ya. Okey, kalau ada masalah, contohnya kita berhadapan dengan situasi yang mungkin tegang, bagaimana untuk kita nak cari solusi untuk kurangkan ataupun elakkan daripada perbezaan berlaku? Baik, cantik pengacara, puan pengacara. Sebagaimana saya jelaskan di awal tadi bahawa manusia itu sendiri adalah berbeza. Berbeza. Antara kita pun berbeza kan. Saya lelaki dan puan pengacara pun wanita, dan daya fikir, cara fikir, cara tindak, cara pemahaman berbeza. Pasti berbeza. Sebab itulah bila begitu kita lihat bahawa kita perlu lihat kepada di sana ada dua perkara. Dua perkara kena kembali kepada ilmu. Kepada ilmu. Yang pertama, jangan kita menolak kebenaran resepinya, dan jangan kita ada sifat takabur. Saya nak menarik perhatian kepada bagaimana kisah iblis dahulu kan, ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, bagaimana Allah memerintahkan iblis kan supaya sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun demikian dia menolak. Di situ Allah Taala menyebut bahawa ada dua perkara. Pertama ialah aba, dia menolak kebenaran kan, perintah Allah. Yang kedua takabur, sombong. Sombong. Itu yang kedua. Dan seterusnya bila kita lihat kepada bagaimana kita nak mengurus perbezaan pendapat ini, dengan cara kita jangan melampau. Jangan melampau sebab saya melihat dalam buku bagaimana nak mengurus perbezaan pendapat oleh Dr. Toha Jabir yang diterbitkan oleh Jakim dan Abim pada tahun ini cerita kita nak cari titik pertemuan. Tetap berbeza. Namun di sana kita perlu mencari titik pertemuan. Titik pertemuan. Walaupun tidak secara penuh kita menemui titik tersebut. Seterusnya ialah jangan kita terlalu melampau, iaitu ta'assub. Ta'assub kepada, bila yang pertama tadi menolak kebenaran dan sombong, yang ketiga ialah terlalu ta'assub. Kerana bila kita terlalu ekstrim ta'assub ini, dia boleh membawa kepada perpecahan. Perpecahan bagaimana kita lihat dalam sirah Nabi sendiri, pada zaman Nabi pun dahulu puan pengacara, melampau ini telah pun wujud. Kita lihat bagaimana seorang sahabat Nabi di sana ada 3 orang sahabat Nabi. Dia bertanya kepada Nabi tentang bagaimana nak hidup seorang Muslim yang sejati, yang hebat. Lalu Aisyah, isteri Nabi, berkata bahawa Nabi di rumah kuat beribadah, kuat ibadahnya. Lalu 3 sahabat tadi berkata bahawa aku ingin beribadat di waktu malam sehingga kan tak mahu tidur. Tak mahu tidur nak beribadat. Subhanallah. Sahabat yang kedua pula berkata nak ibadat ini kan, nak puasanya ini kan, puasa sunat kan, sampai tak nak berbuka puasa. Tak nak berbuka sampai malam pun nak berpuasa. Sampai begitu sekali. Yang ketiga ialah
tak nak kahwin. Tak nak kahwin. Saya pun dah berkahwin, puan pengacara pun dah berkahwin kan. Dia tak nak berkahwin sebab nak tumpu kepada amal ibadat. Lalu apa kata Nabi kita? Dia berkata jangan melampau. Jangan melampau, dan Aisyah pun bersetuju dan menyatakan bahawa Nabi pun berkahwin, Nabi pun puasa dan berbuka puasa, dan Nabi pun ibadat malam dan tidur. Itulah di situ adanya tidak ada melampau dalam beragama yang disebut dalam agama sebagai al-wulu, melampau. Itu dia Encik Meja pun dah sebut mengenai dalam pentingnya dalam hidup ni perlunya ada kesederhanaan, kerana sederhana ni adalah kunci kepada segala-galanya, memberi kepada keseimbangan pastinya. Tetapi dah biasalah, nama pun manusia. Betul. Bagi apa tak pernah cukup, tak pernah puas. Apatah lagi nak bersyukur. Kadang-kadang bersyukur tu sekejap, ada yang pernah tu tak bersyukur langsung. Tetapi macam mana kita, kenapa seharusnya kita ni bersyukur atas nikmat keamanan yang kita kecapi pada hari ini, Has? Ya, cantik ya. Kita lagi pun pada bulan ini ya, bulan kemerdekaan ya, yang ke-66 tahun ya, tahun ini, dan dia antara kuncinya ialah bila kita nak lahirkan dalam jiwa kita ini sentiasa merasa cukup dan bersyukur, ialah kita lihat bagaimana pedoman Nabi kita bahawa menyebut bahawa dalam hidup ini kita kena lihat orang yang di bawah kita. Orang bawah kan, orang bawah. Dalam hidup ini ya, dalam kehidupan ini kita lihat kepada orang bawah, dan kita cuba lihat kepada negara-negara luar, persekitaran luar yang berpecah belah kan, yang tidak menemui jalan kemakmuran dan jalan perpaduan itu. Bagaimana di sana, di luar negara, di sekeliling kita kan. Sebab itulah pedoman Nabi menyebut bahawa lihatlah ke bawah. Dalam hidup ini sentiasa lihat kepada orang yang di bawah kita, orang yang di luar sana kan, di luar yang merentasi kita punya pandangan kita di luar sana. Okey, kita sering dengar kadang-kadang ada frasa yang mengatakan khilaf adalah suatu rahmat, tapi dalam hal ataupun isu ini, bila cakap pasal khilaf itu ada satu rahmat, kita tahu khilaf itu boleh membawa kepada perpecahan dan juga pergaduhan. Bagaimana pandangan Meja ni tentang perkara ini? Ya. Dia memang perpecahan itu kan dia sebutlah itu, tapi itu dia bukan hadis Nabi. Itu sekadar kata-kata yang menyebut bahawa perbezaan di kalangan umatku adalah rahmah. Saya nak petik kata-kata seorang ulama, Imam As-Subki radhiyallahu anhu, menyebut bahawa nak mencapai rahmat ya, puan pengacara, kita perlu mengelak kepada perpecahan. Itu kuncinya. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pun berkata bahawa sebenarnya khilaf itu adalah satu keburukan. Ianya bukannya satu kebaikan dan keuntungan. Namun begitu perbezaan itu boleh kita ambil manfaat, ialah bila mana perbezaan berlaku, di sana akan lahirnya pemikiran yang kreatif, idea yang baharu kan, pendekatan yang baharu. Namun ianya perlu berada di bawah naungan perpaduan, tidak keluar dari kelompok perpaduan itu, iaitu membawa kepada perpecahan. Yang penting kita sentiasa perlu memikirkan daripada sudut pandangan positif. Itu yang pastinya. Pandangan kita akan menentukan jawapan dan hasil kita. Satu perkara itu negatif belaka, pastinya hasilnya pun akan menjadi negatif, kerana kita adalah merupakan apa yang kita fikirkan. Dan kita akan berhenti rehat seketika ya, dan akan kembali selepas ini dengan perpaduan teras keamanan. Satu topik yang begitu menarik sekali, apatah lagi dalam bulan kemerdekaan. Sama-samalah kita menyemarakkan lagi perpaduan sesama masyarakat Malaysia. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami selepas ini.
Lagi bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Kita bercakap tentang perpaduan teras keamanan dan terus saja bersama dengan tetamu kita, Meja Dr. Azli Syam Abdul Aziz. Baik, Meja, untuk membentuk perpaduan itu, saya kira memerlukan nilai hormat yang tinggi sebenarnya dalam diri yang patut kita tanamkan dalam setiap individu sebenarnya kan. Tapi kalau kita tengok sekarang, nilai hormat pada diri masyarakat kita agak sedikit kurang untuk ke arah perpaduan dan nak mengekalkan keamanan itu sendiri. Jadi bagaimana untuk kita membina nilai hormat itu dan nak tanamkan nilai hormat itu dalam diri individu, setiap individu dalam masyarakat kita? Kita bicara tentang hormat menghormati, ya. Kita lihat dalam Madani punya gagasan kan, yang terakhir itu ialah hormat menghormati kan. Madani yang diasaskan oleh PM yang ke-10 disebut sekarang ni popular dengan PMX ya, iaitu Madani. Itu yang terakhir itu ialah tentang hormat menghormati, dan itulah antara kunci, salah satu kunci utama untuk kita membina perpaduan. Membina perpaduan, hormat menghormati yang disebut dalam bahasa Arab ialah tasamuh, toleransi, tasamuh kan. Dan yang kedua ialah kita perlu tanamkan dalam jiwa kita ni tentang semangat patriotik terhadap negara kan. Dan kita amat bertuah ya, sehingga ke tahun ini tahun ke-66 tahun ya kita sambut kemerdekaan peringkat negara. Dan patriotik itu bila kita lihat kepada kita punya yang negara punya ikrar tu kan, yang disebut sebagai kesopanan dan kesusilaan pun sama, berhubung dengan yang tadi tu kan, saling hormat menghormati. Tentang patriotik ini, kalau dalam tentera, saya bercakap dalam konteks tentera kan, kita ada ikrar kesatria. Yang nombor 5 ialah setia kepada negara. Dan sedia berkorban untuk negara demi kepentingannya, dengan tidak sekali-kali mengenal menyerah. Itu kita punya tekad sebagai seluruh warga tentera untuk negara. Untuk negara, dan ini menjawab pada soalan tadi yang menyemai sikap dan sifat serta nilai patriotik dalam diri dalam konteks tentera, dan juga untuk yang dalam konteks masyarakat ialah mungkin barangkali hari ini kan kita perlu ialah banyakkan membaca sejarah kemerdekaan kan, sebagai contoh filem-filem yang menyentuh tentang kemerdekaan kan, yang menaikkan semangat patriotik kan. Mak Kilau kan sebelum ni, yang Tanda Putra, Pascal kan, Wira Angkasa kan. Cerita-cerita P. Ramlee pun banyak juga. Yang dulu kan Sarjan Hasan. Itulah antara dua perkara penting, iaitu yang pertama tadi saya ulang kembali bahawa perlu hormat menghormati, toleransi kan. Yang kedua ialah tanamkan dalam jiwa kita semangat cinta kepada negara, patriotik. Dia salah satu caranya mudah kita, kalau kita lihat kepada masyarakat kita kan, kita cuba ambil contoh bendera Malaysia ini, kita jatuhkan dengan sengaja di jalan raya. Kita boleh lihat, buat rakaman berapa orang rakyat Malaysia yang sayang kepada bendera yang melambangkan sebuah negara. Kan? Dia panggil apa? Eksperimen sosial. Panggilkan. Eksperimental sosial. Dan Meja, setelah kita lihat ya, 66 tahun negara Malaysia menikmati kemerdekaan ya, satu angka yang dikatakan satu usia yang cukup matang sebenarnya untuk membentuk sebuah negara yang maju, yang berdaya saing dan kekal ataupun kukuh perpaduannya. Tetapi sayangnya apabila elemen perpaduan ini seringkali dipolitikkan ataupun dipermainkan dengan elemen 3R yang dilihat sangatlah tidak wajar ya, sedikit sebanyak mengganggu perpaduan yang kita ada, dan mungkin Meja boleh komen mengenainya. 3R ya, ada kaitan dengan perpaduan. Ialah sebagaimana saya sebut tadi, perpaduan ini perlu untuk memastikan kemakmuran negara. Sebab tanpa perpaduan maka kita tidak akan capai kemakmuran negara. Sebab Nabi pun menyebutkan, menyuruh ketika Piagam Madinah diasaskan bahawa Nabi sendiri menyuruh kepada seluruh warga
Madinah supaya sama-sama mempertahankan Madinah di atas dasar warga negara Madinah. Kan Nabi pun bila sampai ke Madinah kan meletakkan persaudaraan itu satu elemen yang utama, iaitu mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, Aus dan Khazraj kan, dan akhirnya kemakmuran itu dapat dinikmati selepas wafatnya baginda dan ianya terus berkekalan sehinggalah khalifah Islam selepas itu. Itu memberi maksud kepada kita bahawa perlunya kita kepada perpaduan itu. Dan kita ni sebenarnya perpaduan ni kita tak boleh harapkan daripada luar saja ya. Meja dan chat. Kita tak boleh kata salahkan pihak sana, pihak sini tak cukup memberi, tetapi ia datang daripada diri kita sendiri. Ya, betul. Bagaimanakah caranya untuk kita sentiasa muhasabah diri kita dan sentiasa melihat ataupun memelihara perpaduan ini supaya ianya bertambah kukuh sehingga ianya begitu utuh daripada ianya ditembusi oleh anasi luar. Kita lihat zaman sekarang teknologi ya, zaman kecanggihan sains teknologi, banyak sekali cabaran yang dihadapi apabila datangnya daripada pihak luar yang ingin mengganggu-gugat perpaduan yang sedia ada ketika ini. Sebab itulah dia jati diri penting kita sendiri, dan dia bila kita bercakap tentang isu perpaduan ini ya, untuk mengelak perpecahan, semua pihak main peranan. Di pihak masyarakat kan, individu kan, keluarga, masyarakat, keselamatan seperti tentera kan, seperti polis kan, dan seperti puan-puan pengacara pun sama. Semua pihak memainkan peranan untuk memastikan perpaduan itu terpelihara, dan ianya semua pihak terlibat. Cuma yang saya sebut tadi bahawa diri kita ini perlu dibina dengan ilmu. Ilmu bahawa kita tidak kita lihat cara kita bermasyarakat hendaklah sentiasa adanya disebut sebagai kesederhanaan. Jangan melampau dan jangan terlalu longgar. Sederhana. Dan ianya berasaskan kepada ilmu. Ilmu dalam jiwa kita dibina dengan yang positif, dan mudah-mudahan ianya akan terbangun perpaduan itu. Baik, saya nak sentuh lagi sikit, mungkin berkaitan dengan, masih lagi berkaitan tentang perpaduan ini. Kalau kita bercakap pasal perpaduan pada anak-anak kecil, mungkin mereka takkan faham. Tapi ianya harus dimulakan daripada seawal lagi. Ibu bapa saya kira main peranan pentinglah pada anak-anak kita sekarang. Bagaimana ibu bapa ini nak tunjuk contoh yang baik, bagaimana mereka nak didik anak-anak ini untuk mengetahui tentang perpaduan itu sendiri seawal usia kecil, maka dewasa nanti mereka lebih memahami apa itu perpaduan. Bagaimana? Ya, dia ibu bapa ni asasnya di situ ya. Ibu bapa pun, saya pun seorang ayah kan. Puan pun sama dah kahwin kan. Jadi kita rumah bukan setakat isu perpaduan, segala isu pun perlu diterapkan dan dititik beratkan di rumah. Dan kita perlu berbicara dengan ahli keluarga. Kita jangan kita menganggap bahawa secara automatiknya keluarga, anak-anak kita tahu tentang perpaduan ini dan apa jua isu. Kita kena bercakap berterus terang, komunikasi yang telus kepada anak-anak, kepada keluarga kan, mengajak mereka tentang erti perpaduan. Dia sekarang ini mungkin barangkali ya kita terlalu menyerah kepada pendidikan formal di sekolah kan, di universiti. Kita tidak cuba terapkan dalam rumah itu. Sebab setiap ibu bapa ni pemimpin dalam rumah mereka kan. Jadi mereka kena pastikan bahawa segala isu termasuk isu perpaduan, isu perpecahan perlu diterapkan di rumah dengan berbicara secara langsung, komunikasi telus dan langsung dengan keluarga masing-masing. Itu yang penting. Okey, itu dia. Yang begitu menarik sekali, satu pengisian yang begitu memberikan satu info dan juga pendidikan, dan seharusnya kita memelihara akan keamanan dan juga perpaduan negara. Apatah lagi nak merdeka, tak lama lagi kan. Selalunya bulan-bulan merdeka ni lah semarak perpaduan tu lebih lagi. Tetapi sebaiknya janganlah hanya dikekalkan pada waktu itu ya. Terima kasih banyak. Ini sahaja masa yang kita ada. Terima kasih Meja Dr. Azli Shah.
Lihat taman yang dicipta dari ladang bunga matahari. Seluas 4 padang bola sepak, taman tersebut menampilkan pelbagai karakter yang dihasilkan menerusi Disney. Antaranya watak ikan Nemo dalam filem Finding Nemo dan banyak lagi. Uli Ernst yang merupakan mereka dalam menghasilkan taman tersebut menyatakan dia amat gembira menghasilkan satu rekaan taman yang dapat memberikan kegembiraan buat semua pihak. Ladang bunga matahari yang terletak di selatan Jerman itu sentiasa menjadi lokasi pilihan Uli Ernst dalam menghasilkan karya-karyanya. Selain karakter Disney, Uli Ernst turut mereka taman bagi memperingati hari kelahiran Albert Einstein, King Ludwig van Beethoven dan ramai lagi. Dan teruskan. Walahum 'adzabun Aku mahu solat sepanjang malam, tidak mahu tidur. Nabi mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan antara teaser begitu menyemarakkan semangat kita. Itulah dia Majlis Tirawah dan juga Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa yang akan muncul tak lama lagi. Begitu pantas masa berlalu ya. Selang setahun saja rasanya macam baru lagi, Cik. Baru lagi. Tapi itu peringkat negeri, peringkat Malaysia. Itu baru berlangsung kebangsaan. Yang ini peringkat antarabangsa. Untuk bercakap dengan lebih lanjut, tentunya pada pagi ini kita bersama tetamu yang cukup istimewa, Tuan Zahrul Zainal selaku pengarah bahagian keurusetiaan dan hubungan luar JAKIM. Selamat pagi. Assalamualaikum Tuan. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa. Memang teruja untuk kami mengetahui tentang Majlis Tilawah dan juga menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ini untuk kali ke-63. Mungkin secara ringkasnya bagaimana pelaksanaan majlis ini dijalankan? Silakan. Terima kasih Puan Nurul dan Puan Chad mengundang saya mewakili JAKIM bagi majlis yang berprestij inilah. Jadi berkaitan dengan soalan pertanyaan Puan tadi berkaitan dengan latar belakang pelaksanaan Majlis Tilawah Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa atau ringkasnya MTHQA akan berlangsung dilaksanakan pada tarikh 19 hingga 24 Ogos. Ya. Maknanya tinggal beberapa hari saja lagi. Jadi pelaksanaan ini selama 6 hari lah ya. Itu pagi dan malam ya di pusat inilah berlangsung di World Trade Center Kuala Lumpur. Jadi pelaksanaan itu pagi itu ialah peringkat hafazan daripada pukul 9 sampai pukul 1 dan peringkat tilawah malam. Pukul 8.45 hingga 11.30 ya. Jadi insyaAllah
majlis ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 19 Ogos Sabtu 8.45 malam. Itu peresmiannya. Manakala yang paling tinggi yang bagi majlis peresmian penutup dan pengursian hadiah akan dilangsungkan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazrin Nazuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Mufaffullah dan Duli Yang Maha Mulia Raja Pansuri Tuanku Zahra Salim. Itu pada hari penutup, iaitu hari majlis peresmian penutup dan pengursian hadiah pada 24 Ogos, itu Khamis 8.45 malam hingga selesai. Jadi Malaysia telah terkenal untuk melaksanakan tilawah kebangsaan maupun antarabangsa. Jadi kalau antarabangsa ini kita telah bermula pada tahun 1960 lagi, dan kali ini ialah ke-63. Jadi dah lama berlangsung, dah banyak kali. Jadi dalam itu kita juga dapat pengiktirafan dari berbagai pihak lah, termasuk pengiktirafan bagi kategori penganjuran program Al-Quran terbaik 2016 oleh Kuwait International, dan juga dapat melahirkan tokoh-tokoh ataupun bakat-bakat yang hebat dalam pembacaan Quran, tilawah dan hafazan. Itu yang pastinya. Okey, Cik Zarul, kita nak tahu juga mengenai tema, sesuatu tema diangkat apabila berbeza tahun. Dan tahun ni tema penganjuran bagaimana majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa yang kali ke-63 ini. 63 nama yang mereka 63 Jadi maafkan saya. Jadi tema untuk MTKH 63 ini kerajaan telah memilih tema perpaduan teras Malaysia Madani, iaitu tema ini bersesuaian dengan manifestasi atau intipati ajaran Rasulullah, iaitu Islam menganjurkan perpaduan ummah dan rakyat. Jadi sesuailah juga diterapkan kepada seluruh rakyat Malaysia sama ada Islam ataupun bukan Islam dan perpaduan ni. Jadi di samping itu juga kita melihat bukan saja tetapi juga kita dalam kemerdekaan ini dalam isi fikrah dan kerohanian, di mana meditasi bagi melahirkan komitmen bagi kerajaan dalam melahirkan atau menerapkan budaya minat membaca Al-Quran, terusnya memahami intipati dan mengaplikasikan tuntutan Al-Quran itu dalam arti kata amal ma'ruf nahi mungkar. Dalam kali ini kan, Cik Zarul, kita nak tahu juga sebanyak berapa negara yang akan menyertai dalam majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ini, dan berapa ramai peserta akan turut menyertainya? InsyaAllah, Puan, kita akan 50 negara, iaitu 76 peserta. Tilawah seramai 36 peserta, iaitu 24 lelaki, 12 perempuan. Masalah hafazan ialah 40 peserta, 27 lelaki dan 13 perempuan. Ini telah dibuat saringan lah yang tiba di Malaysia ini, iaitu saya ulangi 52 negara, 76 peserta. Okey, baik. Kita nak tahu juga, mungkin Tuan Zarul boleh kongsikan bagaimana penilaian dibuat, kaedah penjuriannya bagaimana yang melibatkan 52 buah negara dan juga seramai 76 peserta ni. Adakah adakah juri-juri Malaysia juga ataupun hakim kita juga terlibat sama? Ya, Puan, berkaitan soalan itu, kita ada 20 hakim atau juri, iaitu 15 hakim daripada luar negara, 4 hakim daripada Malaysia, dan termasuk pengurusi, timbalan pengurusi dan setiausaha semuanya 20. Dan juga sudut yang dinilai ialah 4 aspek, iaitu tajwid, taranum, kasahah dan suara. Manakala bagi kategori hafazan Quran pula akan ditambah 2 aspek tambahan, itu sudut hafazan dan kelancaran bacaan. Itu yang kita tetapkanlah. Okey, dari segi pemilihan peserta ni pula bagaimana? Pastinya kita dah jalankan sebelum berlangsungnya majlis ini. Jadi bagaimana pemilihan dibuat? Adakah peserta lama yang pernah terlibat sama boleh terlibat lagi dalam penyertaan untuk kali ini ke bagaimana? Kita pemilihan untuk Malaysia kita pilih daripada pertandingan juara kebangsaan lah. Untuk Malaysia kita ada 2 peserta yang telah
muncul juara pada tilawah kebangsaan kemarin, iaitu dua peserta tilawah, itu Muhammad Qayyim Nizar bin Sarimi, orang OKU daripada Kelantan, peserta OKU daripada Kelantan, dan juga Nur Hidayah binti Abdul Rahman dari Terengganu. Itu tilawah ya. Manakala berhafasan ialah Ahmad Iqmal bin Ridwan dari Johor, dan Dian Karisma Muhammad Jafar dari Sabah. Itu wakil Malaysia lah. Untuk mewakili negara-negara luar tu, mereka mungkin juga ada buat saringan peringkat negara mereka lah. Okey, Tuan Zarul, kita nak tahu juga apakah acara sampingan sempurna dengan Mitka ni juga. Mungkin ada pengisian yang lebih menarik juga yang berkaitan keilmuan. Sampingan ni kita akan ada pemenang dan juga peserta akan menerima hadiah lah, dan galakan daripada pihak kerajaan Malaysia dan juga pihak Yayasan Pembangunan Islam Malaysia atau YAPIN telah bersudi mendermakan emas untuk tilawah dan hafasan ya. Manakala wang tunai daripada kerajaan Malaysia, hadiah iringan dan sijil. Naib Johan wang tunai, hadiah iringan dan sijil. Tempat ketiga wang tunai, hadiah iringan dan sijil. Dan peserta-peserta yang lain akan menerima sagu hati dan juga cenderamata. Itu saja. Baik. Pastinya kita rakyat Malaysia teruja sebenarnya untuk menyaksikan. Kalau dapat tengok secara langsung depan mata pun, tak tengok kat rumah pun lagi elok sebenarnya. Betul, tapi kat mana akan dilangsungkan? Kat mana kita boleh saksikan mungkin di Kaca TV, dan juga boleh tak kita turut serta untuk tengok peserta-peserta ini dari luar ni? Boleh. Untuk soalan ni ya, kita akan dilangsungkan di dua sisi tapi terhadlah. Dan untuk kerusi di Dewan Merdeka lebih kurang 2,800. Lainnya kita boleh lihat di inilah TV 1 dan TV Hijrah, dan juga di Facebook, dan juga di radio di bawah RTM lah. Itulah yang dapat dilihat oleh rakyat Malaysia. Sama ada di radio yang saya sebutkan tadi seperti radio IM, Track FM, Minal FM, Asyik FM, Radio Nasional, TV Jakim, Facebook, TikTok. Okey, maknanya bermula 19 hingga 24 hari bulan, jam berapa Tuan Zarul? Seperti saya kata mula tadi, kalau tilawah pagi daripada pukul 9 sampai pukul 1, manakala untuk tilawah pukul 8.45 hingga 11.30. Mari ramai-ramai kita menonton. InsyaAllah. Dan kita nak kongsi juga harapan daripada Tuan Zarul sendiri terhadap penganjuran program tahun yang ke-63 ni pastinya. Ya, harapan saya secara pribadi, mudah-mudahan semua rakyat Malaysia terutama yang Muslim dapat mengikuti majlis ini, sama ada hadir ataupun yang saya sebutkan adalah radio dan mudah-mudahan menyahut himbauan menteri kita, Senator Datuk Seri Dr. Muhammad Naim, iaitu supaya konsep apalah dapat dikenalkan dalam program ini, dan juga aspirasi Malaysia Madani oleh YB dan menteri kita dalam itu dia. Dan itu dah antara yang masa dan juga kesempatan yang kita ada bersama dengan Tuan Zahrul Lail Zain, merupakan pengarah bahagian keurusetiaan dan hubungan luar JAKIM, di atas sedikit sebanyak info terhadap majlis tilawah dan juga menghafaz Al-Quran antarabangsa kali ke-63. Baik, sampai di sini saja, insya-Allah sama-sama kita tonton 19 hingga 24 hari bulan, selama 6 hari bolehlah tonton di saluran yang diutarakan tadi oleh Tuan Zarul. Sampai di sini saja pertemuan kita, sekejap je. Apa khabar Malaysia dah pun sampai di penghujungnya. Apa yang kami kongsikan hari ini diharapkan anda dapatlah manfaat sikit sebanyak dalam kita menjalani kehidupan seharian kita. Assalamualaikum, salam hormat dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Senyum segar di pagi hari.